Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, selamat puasa semua. Selamat datang ke channel Semu Hijau. Saya saja nak share je dekat kawan-kawan yang kat luar sana yang tak tahu. So, saya pun masih belajar. So, nak share dekat kawan-kawan pemotoran kat luar sana. Saya ni biasa-biasa je, komen bawah pokok je. So, apa yang saya nak tunjuk hari ni just nak share je. Okey. Kat depan kita ni engine LC 4S. Ini crankcase kiri dan kanan. Okey, ini enjin kawan saya. Motor ni dah lama dah sangkut kat rumah saya. Tapi sekarang ni masalahnya nak buat treat enjin ikat head block ni. Okey, 4 batang treat nak ikat head block ni, 3 loose. Satu tu trip dia tak berapa cantik. Bila kita masuk dia jadi macam ketat, macam melawan lah. So tak nak buat kerja 2 kali, kita repair 4-4 terus. Okey. Ini owner ni dulu motor dia pernah jam. Jam road lah. Dia pernah cerita lah sebelum nak hantar motor dekat aku ni. Bila dia dah buat dah, yang dia hantar ni bengkel motor tau, yang ada kedai, yang ada nama. Tak naklah cerita bengkel siapa, tak apalah, itu cara dia buat kerja. Ni cara aku. Setiap orang ada cara masing-masing. So kita tak boleh petikai cara orang. So kita hanya tengok je apa yang kita boleh ambil daripada dia, yang baik kita ambil. Kalau yang tak elok tu kita just tengok, kita diam je. Okey. Lepas tu dia pakai dalam beberapa bulan, motor dia jam road lagi. So dia pun hantar kat aku. Bila aku dah buka enjin dia, mula aku buka top set. Bila aku buka skru 4 batang ni, bapak punya ketat. Tak pernah lagi lah sejarah aku buka. Memang kena guna kederat kau-kau punya nak buka. Lalas boleh buka. Lalas apa tahu yang aku jumpa. Memang pelik lah. Tak pasal jumpa lah. Tak pernah jumpa lagi lah. Ni special case. Treat dia ni dah loose. So omen lama, dia punya inisiatif, dia terlampau, mungkin tahap level dia terlampau sangat lah, high punya level. Dia tak nak buat treat lain tau. Dia gam head block ni pakai gam 2 tan. Lepas tu dia boleh grind ujung skru tiang enjin ni. Dia buat macam nak buat bentuk macam kita ketuk, macam nak jadikan paku ada. So bila dia masuk, dia ikat kan, trip tu pegang lah. Memanglah ketat, memang dia pegang, tapi ikatan dia tu tak sempurna lah macam yang original. Dia tak rapat. Maksudnya memanglah kita ikat, dia masuk kan. Bila kita ikat habis, so dia tak kejap, faham tak? Dia hanya just ketat saja. Tapi kejap dia tu macam yang original tu tak ada. So sekarang ni yang aku kaji lah, enjin dia ni overheating. Itu menyebabkan motor dia tangkap blok dulu, lepas tu tangkap road. Yang aku nampak lah, tak tahulah ni cara aku kan. Cara orang mungkin dia punya dia discuss kajian dia lain.
Sekarang ni punca dia trip ni lah, dah loose. Dah berjangkit dah semua. Nak kena tukar route, nak kena cari blok lain. Head dia pun dah habis skin, dah habis limit dah kedai tu skin. Tak tahulah mungkin kedai tu ke atau kedai-kedai yang orang tangan-tangan orang yang sebelum ni ke. Dah habis, memang kena cari head baru. Makan modal agak lah. Aku pun dah cerita dah satu-satu penerangan dekat owner ni bagi dia faham. Kita kena cerita bagi dia faham. Takut kadang-kadang orang ni dia tak tahu pasal enjin, dia zero tak tahu. Bila tak tahu kita kena cerita kat dia bagi dia faham. Nanti bila dia dapat kat tangan dia, harga tu orang kata mahalnya overhaul ni kan. Kenapa harga macam ni? Dia tak tahu. So bila kita cerita dia boleh faham lah sebab apa harga costing jadi tinggi macam tu. So nanti akan datang tak ada orang kata pertikaian lah. So aku dah tunjuk barang apa yang rosak satu-satu kat dia kan. Okey, kita akan hantar benda ni ke machine shop atau selalu orang panggil nama famous orang panggil foundry lah. Aku rasa welding ni balik buat treat lain macam asal. Aku biasa buka enjin, diorang tanam bush. Salah satunya bush cooper. Bagi aku lah pandangan aku kan, bush cooper ni pandangan aku sendirilah kan. Bush cooper kalau nak tanam kat sini tak sesuai lah. Sebab dia cooper ni material dia yang cooper biasa kan. Material dia ni lembut. Ini kita nak ikat head ni. Kawasan ni main dengan kompres. Main dengan nisbah mampatan kan. So benda ni kena buat macam asal, macam original, kena welding balik. Kalau tanam bush cooper takut boleh pakai, tapi kalau kita buka banyak kali akan kita kena baca masa-masa akan datang kan. So tak sesuai lah. Ada juga orang tanam bush bukan cooper, macam bush macam besi pun ada kan. Bagi aku welding balik lah. Itu pendapat aku kan. Lain pomen, lain cara dia. So kita tak boleh petikai benda tu. Just kita ikut dari cara pengalaman kita yang kita pernah buat. Kalau kita rasa yang tu terbaik, kita teruskan lah. Yang tak terbaik tu kita cari inisiatif lain. So bila korang dah pergi ke foundry, trik ni 44 ni dah siap kan. Korang jangan lupa bawa skru tiang enjin yang elok. Ni contoh dia. Yang ni ada satu elok ni. Yang ni lebih kurang macam ni. Ni elok. Korang kena bawa ni ke machine shop. So sebelum korang nak tinggalkan foundry tu, korang kena test dia punya trip dengan ni masuk senang tak? Atau dia melawan. Aku biasa kena tau. Aku hantar. Aku lupa nak buat benda ni. So aku try pinjam dia punya yang baru kat kedai tu. Aku try masuk main. Rupanya tak sama. Maksudnya trip dia tu melawan. So tak nak lah buat kerja 2 kali. Nak pergi foundry tu balik. Duit minyak kereta, masa kita. So better bawa satu lah. Contoh. Untuk standby kita punya, orang kata, kita punya strip ni dalam keadaan elok. So kita boleh balik. Okey, kerja pun dah settle, tak payah buat kerja 2 kali. Selalu diorang bila dah welding atas ni dia akan jadi terubu karang lah. Nanti diorang akan naik machine lead atau milling kot kan. Dia akan skim balik lah, bagi sama balik lah, bagi nampak macam asal balik. So sebelum korang nak tinggalkan machine shop pun, satu lagi korang nak kena check. Bukan aku nak burukkan foundry ke apa kan. Sebab aku cakap ni berdasarkan pengalaman aku. Kadang-kadang diorang banyak kerja, kita kena faham. Kadang-kadang, yelah, kadang-kadang kita punya barang dented tau. Dented maksudnya kat sini, yang aku faham lah istilah dented bagi aku kan. Dekat kawasan laluan minyak hitam ni kadang-kadang ada terkepit kan. Dented, ada calar ke apa ni kan.
Ni kawasan laluan minyak hitam ni. Kalau dia ada loose kat sini, pressure minyak hitam akan hilang. Tak kuat. Dia takkan kuat dalam enjin pressure kan. Pressure minyak hitam naik head pun dia akan slow. Ini kadang-kadang dia terkepit barang ke, dia berlekuk ke apa kan. Ni kena check ni. Sebelum nak tinggalkan mesin shop. Kena check. Kan kita ni manusia, kadang-kadang kita tak sempurna, kadang-kadang kita orang kata leka. Okey. Ni kena check. Ni aku kena yang sebelum-sebelum ni kawasan ni tak tahu terkepit apa ke. Dia punya apik G ke, dia lupa alas ke apa kan. Ni. Pressure minyak hitam boleh kurang ni sebab dia minyak hitam dia overload atau keluar sikit. Kawasan yang berlekuk tu kan. Itu je lah yang aku nak kongsi, nak share dengan kawan-kawan yang kat luar sana kan. Kalau korang rasa yang mana yang dah tahu pasal ni, just support je lah, tengok-tengok je lah kan. Aku share ni untuk yang kawan-kawan kita yang kat luar tu yang tak ada ilmu pasal ni, yang tak tahu. So bila tak tahu, bila tengok video aku ni, kira tahulah juga sedikit. Tak adalah orang tanya lopong, tak boleh nak cerita apa benda yang orang tanya. Kira sekurang-kurangnya orang tanya, kita boleh discuss, beritahu sikit-sikit. Maknanya kita ambil tahu bagi yang buka pasang enjin kan, yang baru nak belajar-belajar, nak berjinak-jinak. Cuma kalau yang luar daripada bidang yang ni, just kalau dia nak ambil tahu pun alhamdulillah. Kod satu hari kan dia pun pakai LC, enjin macam ni jadi macam ni. So dia ada pengalaman. So orang kata dia tahulah benda apa. So apa tindakan seterusnya, dia boleh cerita dekat orang lain ke kan yang tak tahu kan. So benda ni salah satu ilmu lah kan. Benda-benda ni tak payahlah nak kedekut ilmu sangat kan. Bukannya benda ni kita orang kata kalau cerita kat orang pun kan, ajar orang pun kan, orang kata rezeki kita tak berkurang lah, bagi aku lah kan, pandangan aku. So ada orang ni, tiap-tiap orang ada kelebihan dia. Ada pomen ni dia ada kelebihan dia bab ni, ada pomen ni bab ni. So pomen B ni dia tak tahu ilmu pomen A ni ada. Pomen A ni pun tak ada ilmu yang pomen B ada. So bila diorang sama-sama kongsi, benda tu akan berkembang. Orang kata finally benda tu silap-silap berkembang, dia akan jumpa benda-benda yang baru. Lebih kurang macam tu lah. Okey, aku rasa setakat ni lah video aku tentang penerangan crankcase LC4S ni. Ini pun enjin ni tak basuh pun lagi kan, betul-betul fresh, buka simpan. Sebab itu owner dia sangkut modal kan, dia ada masalah peribadi. Tak apalah, kita faham masalah orang kan. Minta-minta orang pun insya-Allah akan faham masalah kita. Okey, saya rasa dekat sini je lah. Kalau korang rasa aku ada salah silap, aku minta maaf lah. Kalau korang rasa ada perlu ditambah, aku terlupa cakap apa, korang just komen lah dekat komen aku. Okey. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa subscribe video ni kalau bermanfaat. Okey, Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua dan salam sejahtera.